Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada guru-guru dan juga kepada sahabat-sahabat sekalian. Bagi menyempurnakan tugasan yang telah diberikan, maka ini saya akan membacakan 5 buah hadis berkaitan dengan memanah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama dari Sunan Abu Daud 4503. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaid berkata, telah menceritakan kepada kami Hamad dari Ubaidullah bin Abu Bakar radhiyallahu an dari Anas radhiyallahu an bin Malik berkata, ada seseorang yang mengintip sebahagian kamar Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit ke arah orang itu dengan membawa panah dan beberapa anak panah. Dan seakan aku melihat Rasulullah SAW mengendap-endap untuk menikamnya. Hadis yang kedua, hadis Sunan Ibnu Majah jilid 3, hadis nombor 2810. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Ishaq bin Samurah, memberitahukan kepada kami Ubaidullah bin Musa dari Aish'ad bin Said, dari Abdullah bin Bishar, dari Abu Rashid, dari Ali. Dia berkata, di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat busur Arab, iaitu alat untuk memanah anak panah. Lalu beliau melihat seorang lelaki yang di tangannya terdapat busur Parsi, iaitu alat untuk mempanah timah bulat. Kemudian beliau berkata, apa ini? Buanglah dia. Ambillah ini dan sejenisnya, serta anak panah dan lembing. Kerana keduanya itu, Allah akan menambahkan nilai agama kepada kalian, dan Allah akan meneguhkan negeri kalian. Hadis yang ketiga, hadis Sunan Al-Tirmizi jilid 3, hadis nombor 1695. Ab bin Humaid menceritakan kepada kami, Rauh bin Ubad memberitahukan kepada kami dari Said, dari Qatadah, dari Anas radhiyallahu an bin Malik, bahawa Ar-Rubai binti An-Nah datang kepada Rasulullah SAW, sedangkan puteranya iaitu Harisah bin Surakah terkena balak pada waktu perang Badar, iaitu terkena panah asing, tidak diketahui pemanahnya. Lalu dia menghadap Rasulullah SAW dan berkata, beritahukanlah aku tentang keadaan Harisah. Sungguh kalau dia memperoleh kebaikan, maka aku mengharapkan pahala dan sabar. Tapi kalau dia tidak memperoleh kebaikan, maka aku mendoakannya. Lalu Nabi SAW bersabda, wahai ibunya Harisah, sesungguhnya di dalam syurga ada darjat-darjat, dan sesungguhnya anakmu memperolehi syurga Firdaus yang paling tinggi, dan Firdaus itu paling tingginya syurga, dan paling sedap dan paling utama. Hadis yang keempat dari Sahih Muslim 4431. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abbad, telah menceritakan kepada kami Hatim iaitu Ibnu Ismail dari Bukhair bin Mismar, dari Amir bin Sa'ad, dari bapanya, bahawa Nabi SAW telah menggabungkan kedua orang tuanya sebagai tebusan baginya pada perang Uhud. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an berkata, seorang laki-laki musyrik telah mencabar kaum muslimin. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Sa'ad, panahlah dia. Sa'ad berkata, lalu aku membidiknya dengan sebuah anak panah tanpa mata panah yang tajam hingga tepat mengenai lambungnya. Kemudian orang tersebut tersungkur dan terbukalah auratnya. Melihat itu, Rasulullah tersenyum puas hingga terlihat gigi rahamnya. Dan yang terakhir, hadis yang kelima, hadis Sunan Ibnu Majah jilid 1, hadis nombor 0130. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Rumah, memberitakan kepada kami Laits bin Sa'ad, mewartakan kepada kami Hisham bin Ammar, mewartakan kepada kami Hatim bin Ismail, dari Ismail bin Ayyash, dari Yahya bin Said, dari Said bin Musayyab. Dia berkata, aku mendengar Sa'ad bin Abu Waqqas berkata, sesungguh Rasulullah SAW telah mengumpulkan kedua orang tuanya sebagai tebusan untukku pada perang Uhud.
Beliau berkata, "Panahlah wahai Sa'ad, aku tebus engkau dengan ibu dan ayahku." Sekian daripada saya. Teruskan memanah para sahabat, jangan berhenti, janganlah kita meninggalkan sunnah ini. InsyaAllah semoga ada kebaikan dalam segala hal, InsyaAllah.